Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Okey, seperti mana yang anda tahu, sekiranya anda ada melihat video sebelum ni, ini adalah video yang aku keluarkan, telah aku buat lebih awal. So sekiranya ada apa-apa update terkini mengenai perkembangan Sabah FC yang tidak termasuk dalam video ni, so aku harap anda bersabar kerana aku akan follow up pada video akan datang sebaik saja aku kembali daripada kucing lah. Dan ini video kali ini aku buat berdasarkan persoalan yang balik-balik anda tanya di ruang komentar SRTV ini, dan aku ingin menjawab persoalan anda lah. So ceritanya adalah mengenai jurulatih Sabah FC. Adakah Martin Stano akan terus menerajui Sabah FC, ataupun adakah manajemen Sabah FC ingin mendapatkan satu coach baru bagi mengisi kursi tersebut? Maksudnya untuk mengganti Martin Stano lah. So sekiranya anda pernah follow video SRTV sebelum ni mengenai persiapan Sabah FC, di mana video tu pun ada mendapat kritikan juga sebenarnya. Aku tak tahu kenapa. Pasal sekali lagi SRTV ni adalah cuma berkongsi mengenai update terkini dan berbincang. It's a community. Seperti mana aku katakan juga pada video-video sebelum ni, it's like kita duduk di kedai kopi, kita bercerita. Tidak akan memberi impact pun, cuma kita just bersembang kosong, freestyle macam tu. Tapi aku tak tahu kenapa video tu dikritik, heran juga aku. Anyway, menjawab persoalan anda sekali lagi, pada perkongsian sebelum ni memang aku sudah nyatakanlah mengenai keputusan manajemen Sabah FC sama ada untuk membuat sesuatu tentang kerusi head coach Sabah FC tu. Dan Shah Helmi sendiri mengatakan pada perkongsian artikel tersebut, di mana beliau sendiri mengatakan ya, memang Martin Stano akan terus kekal menerajui selaku head coach untuk Sabah FC bagi saingan Liga Super akan datang, dan tidak ada sebarang perancangan untuk menukar Martin Stano lah. So itu adalah jawapan dia untuk persoalan anda. Tapi again, benda ni sekarang ni terpulang dengan prestasi ini pendapat aku sudah. Benda ni terpulang dengan prestasi Martin Stano untuk saingan Liga Super nanti. Sekiranya kritikal persembahan Sabah FC, bagi aku perlu digantikan lah. Dimana kalau kamu follow video-video aku sebelum ni, kamu especially yang lama mengikuti perkongsian SRTV, anda pasti tahu di mana pendirian aku untuk perhatikan Martin Stano ni. So seperti mana pendapat aku dahulu, begitu jugalah pendapat aku sekarang mengenai Martin Stano ni, di mana aku tidak begitu fancy lah untuk melihat Martin Stano mengemudi selaku head coach untuk Sabah FC. Cuma sekarang ni walaupun banyak nama-nama yang lebih sesuai telah kita bincangkan untuk sepatutnya berada di kursi tersebut, again kita kena bilang orang akur lah dengan keputusan daripada manajemen Sabah FC. Walaupun aku tidak setuju dengan menetapkan Martin Stano di bangku di kursi tersebut, cuma kita, bagi aku perlu juga memberi sokongan sepenuhnya untuk klub kesayang kita Sabah FC ni. Pasal kita, we have no choice guys. Bagi aku, gara-gara Martin Stano ni saja, macam aku rasa tidak sepatutnya aku terus meninggalkan Sabah FC. Kerana sekali lagi, aku bukan play FC, aku bukan manajemen FC, aku bukan coach FC. Aku adalah penyokong Sabah FC. Aku mau yang terbaik untuk Sabah FC. Jadi sokongan dan kepercayaan akan aku terus berikanlah kepada klub kesayangan kita ni. So antara benda yang ingin aku ceritakan sekali lagi adalah mengenai reputasi coach kita ni, di mana pada video sebelum ni, again ini adalah berdasarkan komen yang telah aku baca lah daripada video-video sebelum ni. Pengambilan pemain tempatan dan juga tidak mengekalkan beberapa wajah-wajah senior yang lain, kemungkinan lah seperti mana kita tahu, kita tidak pasti lagi Dominic Tan, Stu, Daniel Ting akan terus bersama Sabah FC atau tidak. Bagi aku ia akan memberi impact untuk perancangan Sabah FC untuk menggunakan pemain tempatan ataupun ubi muda di dalam skuad Sabah FC ni. Ramai mengatakan kenapa perlu risau, semua itu adalah tanggungjawab coach. Bagi aku ini bukannya benda yang bertepuk sebelah tangan guys. Perlu ada coach yang mampu membimbing skuad, dan perlu ada idol ataupun orang yang mempunyai pengaruh yang kuat yang beraksi di atas padang. Kombinasi dua ni perlu ada untuk membimbing anak-anak muda yang cuba diketengahkan
oleh Sabah FC inilah. Pasal aku ada baca komen macam bila aku cakap kenapa dikeluarkan pemain senior ni, kerana mereka ni perlu untuk membimbing anak-anak muda. Ada yang mengatakan oh bukan itu bukan kerja pemain senior, itu adalah kerja coach. Tapi bila aku tengok lagi komen seterusnya, kalau coach tidak mampu membimbing, perlu coach yang berkualiti untuk membimbing apa semua. So aku ada baca sini dua statement yang bertentangan lah. Macam kamu mengatakan coach boleh membimbing, tapi dalam masa yang sama kamu katakan coach tidak boleh membimbing. So kita kena tengok benda ni dari segi aspek yang cukup luas, guys. Jangan tengok benda-benda macam ni di dalam Sabah FC saja, di dalam Liga Malaysia saja. Kamu kena tengok benda ni daripada aspek di luar Malaysia, apa yang telah dilakukan oleh klub-klub terdahulu. Yes, aku bersetuju dengan pendapat anda yang perlu coach yang lebih bagus untuk membimbing anak muda ni. Tapi sekiranya diletak coach yang bagus sekalipun, tapi kalau tidak ada figure yang boleh dilihat oleh pemain muda ni yang beraksi di atas padang, ianya tidak akan memberi impact yang cukup besar. Aku boleh kaitkan di sini contoh seperti Manchester United. Okay, kenapa Manchester United? Pasal ini kelab aku mengikuti perkembangan mereka. Kalau kamu ingat Class of 99, Alex Ferguson telah meletakkan banyak pemain muda yang berbakat, David Beckham, Philip Neville, siapa lagi tu, Paul Scholes, Ryan Giggs dalam skuad tersebut. Tapi skuad tersebut masih tidak mampu untuk mereka ada potensi berada di kedudukan yang terbaik, tapi masalahnya maksud aku tu yang the end part tu, di mana untuk memenangi kejuaraan tu yang belum mereka boleh miliki. So apa yang dilakukan oleh Alex Ferguson untuk melengkapkan skuad tersebut, dia punya spark tu adalah mengambil Eric Cantona untuk masuk ke dalam Manchester United. Dengan kemasukan satu pemain ni, dia telah merubah keseluruhan prestasi Manchester United, di mana mereka telah menjadi salah satu klub yang diguruni lah pada masa tu, dan the rest is history lah apabila kemasukan Eric Cantona bersama Sabah FC. So kamu bayangkan Alex Ferguson sudah di situ, satu coach yang cukup bagus merubah kedudukan Manchester United menjadi salah satu klub yang diguruni, memiliki pemain-pemain muda yang penuh berbakat, tapi kekurangan kelab tersebut adalah tidak mempunyai ikon ataupun idol yang beraksi di atas padang yang boleh membimbing anak-anak muda tersebut. Inilah aku katakan pada sebelum ni, benda ni bukan bertepuk sebelah tangan, benda ni perlu dijadikan dengan kedua belah pihak yang berada di luar padang dan juga berada di dalam padang. Ini boleh kita saksikan juga apabila kemasukan Ong Kim Sui. Kalau Ong Kim Sui itu cukup bagus, kenapa Ong Kim Sui tidak menggunakan saja pemain Sabah FC pada masa itu? Kenapa perlu dimasukkan beberapa pemain senior ke dalam skuad Sabah FC untuk merubah kemampuan Sabah FC pada masa itulah? Dan di sini ada yang aku perhatikan adalah faktor Badrul Bakhtiar BB7 diberikan kepercayaan untuk menggalas selaku kapten Sabah FC juga pada masa itu, telah membimbing skuad Sabah FC untuk berada di satu kedudukan yang boleh kita banggakan lah pada masa itu. So ini benda yang kita kena perhatikan lah. Ianya bukan di tepi padang, di dalam padang pun memberi impact. So kemasukan BB7 selaku kapten tu telah berjaya memberikan nafas baru. Pemain lain pun boleh melihat beliau sebagai idol dan menyahut cabaran tersebut lah. So ini yang cuba aku katakan sebentar tadi. Bukan hanya coach saja melakukan benda-benda sedemikian. Banyak peranan yang perlu kita perhatikan di sini untuk pasukan tu boleh digerakkan dan menjadi salah satu pasukan yang cukup bagus. Jadi di dalam Sabah FC ni, dengan tidak adanya Pak Tesu, dengan tidak kemungkinan besar lagi kita tidak tahu status mengenai Dominic Tan, Stu dan juga Daniel Ting. Bagi aku ini adalah individu yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam skuad Sabah FC. Sekiranya tidak ada, kerana pengaruh, kenapa pengaruh mereka besar? Kerana mereka adalah player yang berada di dalam international team tau. So beza bah, dia punya hierarki di dalam klub tu cukup berbeza. So orang semua pandang dia, orang semua boleh contohi, orang semua boleh dengar, dan mereka sendiri pun boleh ajar kepada mereka kerana mempunyai pengalaman di dalam internationally. So itu adalah temik sikit lah, bercerita mengenai coach, bercerita mengenai kepentingan coach dan bercerita mengenai kepentingan pemain veteran
Maksud aku veteran tu bukanlah veteran tua, tapi pemain yang lama berada dalam skuad Sabah FC cukup penting untuk keberadaan mereka di dalam skuad Sabah FC ni. So okay guys, itu adalah pendapat aku. Silakan pendapat anda pula di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.